paling pantang orang kata, orang yang berilmu ni, contohnya macam ustaz tu, orang kata fake. Aku serius tak boleh terima benda tu. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So hari ni aku kembali dengan benda-benda yang orang kata debug box. Tapi kali ni aku tak nak cerita lah pasal Prince Smith ke, pasal ustaz tu ke, pusat rawatan Ali Drus. Walaupun aku tengok banyak sangat isu-isu berbangkit. Orang kata Prince Smith ni fake, orang kata ustaz ni fake. Aku no comment. Aku percaya apa yang aku percaya, tapi aku malas nak beritahu korang lah kan. So suka hatilah gitu. So aku kena pegang kot mic ni. Okay, ceritanya aku tengok dekat Twitter, ramai sangat-sangat yang macam tak percaya dekat Prince Smith ni. Okay, tak kisahlah, semua orang ada kepercayaan dia sendiri, betul tak? Macam aku pun adalah. Tapi aku rasa tak perlu kot mengajak orang lain untuk benci orang lain. So kau just keep it to yourself, lantak kau. And aku paling pantang orang kata, orang yang berilmu ni, contohnya macam ustaz tu, orang kata fake. Aku serius tak boleh terima benda tu. Sebab orang tu lebih berilmu daripada kita tau. So mindset aku, kalau orang lebih berilmu daripada kita kena hormat dia. Okay, tak payahlah. Kalau kau rasa macam benda tu fake, kau tak payahlah nak cakap. Tak perlu pun. Sabar. Okay, overall pasal perubatan ustaz kepada Prince Smith. So conclusion dia, tak ada conclusion dia. Macam baru-baru lagi Prince Smith ada tweet. Dia kata gangguan tu aktif balik. So ustaz tu bagi tahulah, sebab Prince Smith ni still dalam pantauan 7 hari. Harapnya Prince Smith bersabar, dan aku harap sangat dia baik-baik je. Okay, so aku tak nak cerita panjang lah pasal benda tu. Okay, aku nak baca satu tweet ni. Aku baru je baca. Aku mula-mula pas aku baca tu, aku macam make sense. Tapi bila aku korek, aku macam macam pelik. Okay, tak apa. So aku cerita je lah kat korang. So dia kata kat sini dia seorang Twitter user ni. Aku akan tutup lah dia punya user. Okay, dia kata rupanya debug box ni adalah kotak minibar yang berisi alkohol yang biasa digunakan pada sekitar tahun 1950-an dulu. Kisah debug box terisi roh tidak tenang hanyalah rekaan Kevin Manis yang dia sendiri akui. Tak ada asal-usul lain mengenai legenda roh ini selain daripada dia sendiri. So kalau korang tengok kat sini, ni adalah yang dia cakap tu lah, Kevin Manis. So kita tengoklah posting dia. Dia kata macam ni: I have to call bullshit on the episode Haunts Me did at Mexico High School with a supposed debug box. They set up and definition of debug box was entirely false and erroneous. Okay, dia nak cakap kat sini, debug box tu adalah fake. Kiranya tak ada hantu pun dalam debug box tu. Tak ada jin, tak ada roh. Okay, dia kata I am qualified to make the claim as I am the original creator story of the debug box, which appeared as one of eBay posts back in 2003. Masya Allah, sorry. The idea that debug box have some kind of history prior to my story and idea blah 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 blah. Dia nak kata dekat sini lah, yang debug box ni sebenarnya tak ada gangguan pun. Tak ada hantu lah. Senang cerita, memang tak ada hantu. Okay, memang dia cakap yang debug box ni hanyalah kotak alkohol tau. Okay, korang tengok kat gambar ni, kotak dia adalah untuk letak alkohol, botol alkohol dalam tu, and tepi-tepi tu kalau korang nampak kat situ ada cawan lah. So overall kepada apa yang dia cakap tadi, dalam bahasa Inggeris tadi tu, dia nak kata yang kotak tu sebenarnya bukan kotak yang berhantu. Okay, mula aku cakap, wow, menarik. Maksudnya takkan kita kena kencing kan? Okay, tak kisahlah. Aku kalau dia nak kencing pun, aku memang tak kisah. Yang penting aku terhibur. Gitu. So masing-masing ada kepercayaan sendiri. Okay, tak apalah cerita dia. Ramai gila. Aku perasan memang ramai yang macam kata Prince Smith tu fake lah, ustaz tu fake lah. Aku paling tak boleh terima ustaz tu fake lah. Serius. Kau tak perlu kot nak
menghina ustaz tu. So kita akan bacalah komen-komen yang aku rasa korang fikir sendirilah. Kalau korang baca dekat sini, je aku screenshot. Dia kata macam ni, samalah macam botol kaca Dek Non, mungkin berasal daripada minuman ataupun kicap, tapi orang gunakan sebagai medium untuk letak benda yang tak sepatutnya. Ilmu dekat dunia ni bukan sains semata-mata, kaji lebih lagi, insya-Allah faham. Bila aku baca tu aku cakap, alamak, aku U-turn balik. Aku macam, kadang-kadang benda yang kita terjumpa dekat hutan ke ataupun kita jumpa dekat pantai, kan ada banyak je cerita-cerita yang pasal kalau ada orang bawa balik kaca ke, kaca botol kaca biasa je, botol kicap ke ataupun botol minuman ke apa-apalah, lepas tu orang bawa balik, lepas tu kena ganggu. Betul lah, samalah benda ni dia apply dekat cerita Prince Smith ni, betul tak? So dia nak cakap yang orang menggunakan benda tu untuk simpan roh dalam tu. So bila orang buka, benda tu ikut kau. Gitu. So benda ni make sense dekat dalam mata akulah. Ada lagi seorang, dia kata, yang aku lagi pelik, tiba-tiba para YouTuber daripada Malaysia yang pernah beli benda ni and unboxing, tiba-tiba kena serang serentak. Yang paling aku tak boleh belah, tak boleh tahan sampai berdarah mulut. Okay, nak cerita pasal YouTuber yang lagi satu tu, aku pun suspicious dekat dia juga. Tak dinafikan lah. Sebab dulu aku memang follow journey dia daripada bermula dia buka di bird box tu. Lepas tu dia kata di bird box tu tak ada apa-apa pun, kiranya fake. Kiranya dia nak kata yang di bird box tu memang tak ada roh, tak ada jin. And apa yang dia kena ganggu masa dia buka di bird box tu adalah disebabkan benda tu ikut dia. Sebab dia baru je lepas pergi ghost seeker tau, ghost hunting macam tu. So yang kacau dia malam tu bukan benda yang daripada box, benda yang ikut dia daripada tempat yang dia ghost hunting tu lah. Berapa bulan yang baru up pasal Prince Smith ni, pasal di box yang kacau Prince Smith ni, tiba-tiba je dia muncul balik, dia kata dia kena kacau. So aku macam, okay, something's wrong somewhere. Tak apalah, wallahualam lah, apa-apa pun kita terhibur dengan benda tu. So tak apalah, kau percaya je apa yang kau percaya. Kau tak payah nak mengajak orang lain untuk macam, dia ni fake lah, Aku macam tak perlu pun. Gitulah bila aku taklah. Itulah aku rasa yang dia masukkan tu, apa yang aku fikirkan tu samalah dengan dia. So tak apalah. Yang aku nak baca komen-komen yang bawah-bawah tu, okay, aku tertarik dengan satu komen ni. Dia kata, sebagai orang Islam, kita kena percaya perkara gaib. Salah satu perkara gaib, macam mana? Perkara gaib tu adalah Allah dan malaikat. Untuk kes Smith ni, benda yang ganggu beliau, sama ada datang daripada kotak ni atau bukan, tak perlu kita petikaikan betul atau tidak. Kita sama-sama doakan dia kembali sihat. Aku 100% setuju dengan statement dia. Kenapa kita nak kena petikaikan benda tu? Betul tak? Kau tak kena kat diri kau sendiri. So kau tak berhak pun. Kau tak berhak, kau tak layak nak cakap orang tu fake ke tak. Gitu. Tak, aku tak marah. Aku cakap, aku memang sokong. Aku tengok dekat sini ada seorang tweet famous ni, aku tak naklah sebut kan, tapi dia ada tweet cakap ni. Dia kata, cuba abang bincang dengan Mit untuk tinggal di rumah dia beberapa hari. Abang tidur seorang-seorang dekat bilik tingkat 3 yang dikatakan paling keras tu. Lepas tu share dekat kita orang sahih ke tidak kisah hantu dia tu, ataupun abang try beli box tu sendiri. Aku memang 100% sokong ni tweet famous ni. Kalau kau nak kata benda tu fake ke kan, macam kau nak tahu sangat, kau petikaikan benda tu. So kau nak tahu sangat benda tu betul, memakak betul, kau nak tahu sangat benda tu fake ke ataupun tak ke kan, cuba kau pergi contact orang yang kena tu. Maksud aku Prince Smith lah. Kau cuba je macam tu. Sebab kau petikai benda tu kan, so kau buktikanlah apa yang kau petikaikan tu betul. Gitulah. Jangan kata mula-mula pun anggap benda ni fake. Sebab tu dia beli and nak buktikan dia betul. Tapi yang sebaliknya dia jadi and getting worse. Wallahualam, aku tak tahulah kan. Sebenarnya bukan kotak debug saja yang dia beli. Banyak lagi kotak and barang pelik yang dia beli. Iblis syaitan tak perlu pun kotak-kotak bahagian untuk sesatkan manusia. Dia nak manusia sesat je, takut dekat selain daripada Allah. Kes ni bukti akan perkara gaib.
Wallahualam. Tapi aku yakin, aku sokong statement dia. Ustaz tu sendiri pun kata, bukan ustaz lah, aku lupa ustaz mana, dia kata benda tu bukan daripada kotak tu pun sebenarnya. Benda tu adalah diri dia sendiri. Benda tu datang daripada Meet sendiri. Sebab Meet kan suka buat konten-konten yang memanggil benda tu kan. So bila dia nampak Meet ni macam lemah semangat lah. So dia pun automatically ganggu dia. Memekak betul lah. Tolonglah jangan memekak. Diamlah kejap. Buat video kejap je. Kau pergi bawa motor tu kat situ juga, motor kau. Geram pula aku. Last lah, aku rasa last dia kata benda simple je. Al-Quran ada kata cinta wujud. Jadi Prince Meet dan Ustaz punya YouTube boleh jadi itu real story. Kalau lakonan itu dah antara mereka dengan Allah. Takkan Ustaz nak tanggung dosa menipu beribu-ribu orang tengok. Betul. Aku memang sokong dengan statement dia. Apa yang dia kata tu memang aku tak meragui lah apa yang dia cakap tu. Betul tak? Aku serius tak boleh tahan bila orang cakap Ustaz tu menipu. Serius. Sebab orang tu lagi banyak ilmu daripada kau tau. Kenapa Kenapa korang nak Ustaz tu fake lah, buat-buat je dia ni. Macam kau hina Ustaz tau. Ustaz gitu. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh orang-orang yang geramnya aku. Okay lah, whatever lah. Tu je lah kot. Banyak sangat yang cakap benda-benda macam ni. So bagi tahu lah. Aku just macam mana orang cakap tu, aku sebenarnya tujuan untuk aku buat video ni, aku macam nak menyebarkan bahawa kalau kau tak suka orang tu, boleh tak kau jangan nak mengajak orang lain. Kau tak suka dah, kau belah. Macam tu. Tak payah nak macam dia ni fake lah, dia ni buat-buat lah. Padahal orang tu terseksa. Kita nampak obviously Meet tu tengah terseksa, tengah macam tak sihat. So tak perlulah nak tambahkan lagi orang tu punya depress. Aku cakap macam ni bukan sebab aku ni subscriber dia ke ataupun aku peminat dia, tapi aku memang tak boleh lah. Kalau kau rasa benda tu fake, dah tak payah layan. Tak payah. Macam kau tak suka benda tu, kau tak payah tengok pun. Gitu. Tak payahlah nak semata demi cloud kau nak menjatuhkan orang lain. Biarlah, itu rezeki dia, itu antara dia dengan Allah. So tu sajalah. Aku banyak sangat berboga malam ni. Sorry korang. So kalau korang tak tengok pun tak apa, tak payah tengok pun video aku. Okay, so tu saja untuk video aku kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Terima kasih sangat sebab dah tengok. Sila sebarkan positivity je. Tu saja. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri and always stay safe. Kalau korang suka video aku macam biasa, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Bye. Assalamualaikum.